isu teori evolusi ini dengan akidah Islam hanyalah berkisar kepada isu penciptaan Nabi Adam. Teori Darwin ini bercanggahan dengan versi ataupun naratif kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran. Tapi pada malam ini saya nak berkongsi dengan para hadirin dan hadirat sekalian bahawa masalah teori Darwin ini dia lebih dalam daripada itu. Okey, mungkin ada yang tanya saya punya mazhab apa. Saya cenderunglah kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Said Ahmad Al-Buti, apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Sabri, bahkan kita boleh kata jumhur ataupun kebanyakan para ulama kita ini memang menolak teori evolusi Darwin ini. Saya faham mungkin sahabat-sahabat kita yang belajar biologi ataupun chemistry ataupun sains tahap tinggi sedikit mungkin mempersoalkan pendirian ini, mungkin mempersoalkan kredibiliti para ustaz untuk berbicara tentang teori biologi, kan? Tapi izinkan kami membentangkan penghujahan kami sebab isu teori Darwin ini bukan hanya isu sains tetapi juga adalah isu penghujahan dan ia juga berkait rapat dengan soal falsafah. Okey. Jadi saya harap kita tidak hanya menghadkan perbicaraan berkenaan dengan teori Darwin ini hanya pada perbahasan sains sahaja, kerana terdapat banyak preconceived notions, terdapat banyak meta naratif, meta narratives ataupun paradigms ataupun falsafah, prinsip-prinsip akliyah yang sebenarnya ada di latar belakang teori evolusi Darwin ini. Okey. Atas sebab itu kami yang mengajar akidah yang mungkin berkecimpung dengan kalam tahap rendah ataupun pertengahan, kami melihat di sana sebenarnya ada kalam di dalam teori evolusi Darwin ini. Dan golongan-golongan yang pro teori evolusi ataupun New Darwinism ini, mereka bukan hanya menggunakan teori ini untuk mempromosi versi sains mereka tetapi juga adalah untuk membawa satu mazhab akidah. Okey. Baik, sebelum saya masuk dengan lebih dalam, saya suka untuk menyentuh bahawa teori evolusi ini kita boleh trace it back to the times of the Greeks. Salah seorang dia adalah ahli falsafah mereka yang bernama Lucretius. Okay. Dan Lucretius ini dia ada satu teori. Dia kata mustahil Tuhan cipta alam ini. Sebab apa? Sebab alam ini dipenuhi dengan imperfections. Dengan perkara-perkara yang cacat, perkara-perkara yang tidak sempurna, perkara-perkara yang tidak menggambarkan kesempurnaan dan kebijaksanaan Tuhan. Okey, kalaulah dikatakan ada Tuhan bagi pandangan mereka, saya bercakap apa yang dia kata. So, saya tak pasti dia percaya pada Tuhan ataupun tidak. Cuma dia kata, mustahil alam ini diciptakan oleh Tuhan sebab apa? Sebab terlalu banyak imperfections. Terlalu banyak kecacatan. Okay. Kalau nak tahu, this is at the base of theory evolution, the theory of evolution. New Darwinism ataupun Darwinian theory. This is at its roots. Bahawa di dalam alam ini terdapat banyak kecacatan. Dalam anatomi manusia, anatomi binatang, digestive system kita, sistem saraf kita, bahkan dalam sistem geologi, tumbuh-tumbuhan, macam-macam lagi, terdapat banyak kecacatan, banyak design flaws mereka kata, kecacatan-kecacatan rekaan ataupun reka-rekaan yang salah ataupun reka-rekaan yang tidak sempurna. Jadi mereka kata, macam mana kita nak explain benda ni? Kalau di sana ada Tuhan, sebab Darwin percaya pada Tuhan. Darwin tidak tolak kewujudan Tuhan. Jadi Darwin mengambil jalan tengah, mengatakan bahawa okey, kita melihat ketidaksempurnaan. Waalaikumsalam. Kita melihat ketidaksempurnaan dalam alam ini. Dan di sana adanya Tuhan. Jadi macam mana kita nak explain? Macam mana kita nak mengharmonikan antara dua hakikat ini? Sebab Tuhan sempurna, Tuhan maha bijaksana. Tapi ciptaan Tuhan ini kelihatannya banyak kecacatan dan banyak kekurangan. Atas sebab itu, antaranya, sebab apa? Sebab Darwin juga didapati ketika dia tulis buku dia The Origin of Species, dia membaca buku-buku David Hume.
David Hume. David Hume ni adalah ahli falsafah era Renaissance, kebangkitan barat, yang menolak kewujudan Tuhan. Okay, dan dia very critical of agama. Jadi Darwin memang baca buku-buku Hume, dan untuk mengharmonikan, walaupun Darwin masih percaya kepada Tuhan, jadi usaha dia untuk mengharmonikan antara hakikat kewujudan Tuhan dengan kecacatan yang ada pada alam ini, maka dia kata, yes, alam ini datang daripada Tuhan, tetapi Tuhan membiarkan alam ini berkembang biak secara tabi'i. Bukan Tuhan yang mencipta manusia begini. Bukan Tuhan sejak azali ada plan untuk cipta manusia jadi sekian-sekian ataupun mencipta makhluk sekian-sekian. Tidak. Tapi Tuhan membiarkan proses secara rawak ini berlaku sehingga menghasilkan organisma-organisma yang ada dalam muka bumi ini, ataupun apa saja kita sebut sebagai makhluk lah, tumbuh-tumbuhan ke, batu bata ke, pasir ke. Ini semua bukan daripada design of God. Dia bukan datang daripada kebijaksanaan Tuhan, tetapi daripada proses perkembangan secara rawak. Itu yang dipanggil sebagai natural selection. Jadi dengan cara ini, seolah-olah Darwin dapat jalan keluar. Dia dapat percaya kepada Tuhan, dalam masa yang sama dia dapat masih berpegang kepada teori bahawa alam ini penuh dengan kecacatan. Okay. Jadi kecacatan ini tidak boleh dinisbahkan kepada Tuhan. The design flaws ini, dia kata tidak boleh dinisbahkan kepada Tuhan. Kita boleh sandarkan dia kepada natural selection. Okey, boleh sandarkan kepada natural selection. Nanti kita jelaskanlah secara detail falsafah. Itu saya nak kata. Sebenarnya underlying the theory of evolution ni, dia ada falsafah. Dia ada philosophical principles ataupun philosophical premises. Okey, penghujahan berbentuk falsafah sebenarnya. Sebab kita tengok apabila seseorang mendakwa bahawa terdapat design flaws pada alam ini, terdapat kecacatan, contohlah dulu dia orang kata appendix kita kan, appendix kita ni tidak ada manfaat. Lepas tu saintis kaji dapati rupanya ada manfaat. Appendix adalah tempat disimpan bakteria-bakteria yang baik, yang diperlukan badan dalam sistem immunity kita, immune system kita. Apa dia? Okay. Bila kita berbicara tentang immune system, appendix ini ada peranan yang besar dan peranan yang penting. Dan banyak kali berlakulah dalam sejarah sains barat, mereka kata bahawa ini tidak ada faedah, ini adalah residual organ, vestigial organ, ini adalah bahagian yang tidak ada function di dalam tubuh manusia, atau bukan saja manusia, dalam binatang, dalam alam ini, mereka kata ada banyak perkara-perkara yang mengarut, banyak design-design yang salah, yang tidak perfect, yang ada kecacatan dan sebagainya. Macam mana kita nak ukur sesuatu perkara itu tidak sempurna? Macam mana kita nak kata bahawa sesuatu perkara itu cacat ataupun tidak cacat? Ini soalan dia. Apa kayu ukur yang digunakan? Dan bagaimana kita membezakan antara kejahilan kita tentang the design features in these organs or in these organisms dengan, macam mana kita nak bezakan kejahilan kita dengan hakikat bahawa organ tersebut memang tak ada fungsi? Because it can boleh saja kita yang tak tahu. Boleh saja kita yang tersalah faham. Boleh saja kita yang bila memerhatikan alam ini, kita tidak dapat memahami fungsi perkara-perkara ini. So di situ dah bukan scientific issue. Di situ dah masuk interpretation. Okey? Itu saya nak tekankan dekat sini. Di situ sudah termasuk interpretation. Mereka bicarakan juga berkenaan dengan retina manusia. Mereka kata design retina manusia ni terbalik, dan satu design yang mengarut lah mereka kata. Tapi datang saintis-saintis etis yang lain juga, bila mereka buat kajian, mereka kata ini menunjukkan bahawa the design is superior than anything that human beings ever produced. You see? So nampak tak? Dua kumpulan saintis etis, yang satu kata ini adalah organ yang tidak ada manfaat, ini adalah organ yang sia-sia dan tidak ada fungsi. Tapi saintis etis yang lagi satu pula mengatakan bahawa ini adalah superior design.
So apa yang membezakan dua orang ni ataupun dua kumpulan ini? Mereka observe ataupun memerhati, mengkaji satu organ yang sama, iaitu mata manusia, to be specific, aturan retina itu. Kita kata apa? The sequence of the certain parts of the retina, the rods and the cones and whatever it is. Dua-dua observe benda sama, tapi conclusion berbeza. Di situ datang kepentingan interpretasi manusia. So kalau nak kata bahawa Darwinian theory ni is purely science 100% without any tinge of philosophy or a drop of philosophy, itu adalah ketaksuban. Itu adalah satu gambaran realiti yang tidak benar dan tidak tepat dan tidak sempurna. Kalau jujur nak membahaskan teori evolusi, you cannot neglect philosophy of science. You cannot neglect these meta-narratives, okay? These paradigms yang ada di sebalik teori evolusi. Dan poin utama, falsafah utamanya adalah isu imperfection. Saya dah jelaskan tadi. So diorang nak explain macam mana boleh berlaku imperfections ini. Okay? Of course lah, kita tak setuju interpretasi kita bahawa benda yang kita anggap sebagai imperfect sebenarnya dia belum lagi dapat difahami oleh kajian manusia. Buktinya banyak. Dulu kata tak fungsi, lepas tu bila kaji jumpa fungsinya. So sabarlah. Dah banyak kali berlaku macam ni dalam sejarah sains. Kenapa kita tetap gopoh untuk mengatakan oh ni tak ada fungsi, design flaw, bodoh design ni. Ada sampai kata bodoh, ni design yang bodoh. Ni designer yang tak ada otak buat macam ni. Dan lepas tu discovered ada fungsi. So mana nak letak muka? Dan bila discovered ada fungsi, mereka tak keluar minta maaf. Ini sikap tidak jujur yang ada dalam sebahagian ahli saintis. Okey.